Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita teruskan lagi pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang disusun oleh tiga orang ulama, Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Ali Asy-Syarbaji rahimahumullahu taala. Kitab ni kitab yang menghimpunkan persoalan-persoalan perbahasan utama menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-425. 425. Baik, masih lagi dalam perbincangan yang berkaitan dengan poligami dan hikmah pensyariatannya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada majlis yang lalu kita telah terangkan bahawa asal berpoligami ini hukumnya adalah harus, kemudian ada perinciannya. Ada masa ianya sunat, ada masa ianya makruh, ada masanya ia adalah haram. Kemudian diterangkan tentang apakah bentuk keadilan yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri-isterinya yang di bawah wilayahnya. Begitu juga kita telah terangkan tentang hikmah poligami. Pada malam ini kita sambung tajuk yang seterusnya, tajuk kecil yang seterusnya, alasan poligami. Baik. Kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, terdapat beberapa sebab yang menjadikan poligami sebagai satu perkara yang menunjukkan hikmah tersendiri dan mempunyai faedah yang nyata. Antaranya, yang pertama, lelaki yang mempunyai nafsu yang kuat terhadap perempuan sedangkan isterinya tidak mempunyai keinginan kepada lelaki sama ada secara fitrah atau penyakit. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, antara alasan poligami adalah untuk menjaga suami. Yang mana mungkin seorang lelaki itu dia tidak cukup dengan seorang isteri. Kemampuan dirinya itu lebih besar lagi. Keinginannya itu lebih besar lagi daripada seorang isteri. Maka syariat mengizinkan
kepada lelaki ini untuk berkahwin lebih daripada satu. Lebih lelaki, kadang-kadang kalau isterinya tu sakit. Sedangkan si lelaki ini mempunyai keinginan. Maka dalam keadaan begini diizinkan kepada si suami itu untuk berkahwin lebih daripada satu. Baik. Apakah lebih baik kepada lelaki seperti ini berzina lalu menghancurkan agama, harta dan kesihatannya, atau membiarkan keinginannya terpendam dan menyeksa dirinya, ataupun mengahwini perempuan lain dengan syarat dia mampu menyara keluarga, adil dan tidak berlaku zalim dalam pergaulannya? Sudah pasti penyelesaian ketiga ini lebih baik bagi lelaki tersebut, lebih bermanfaat kepada masyarakat dan merupakan perbuatan yang lebih suci. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, lelaki yang macam ni, dia mempunyai keinginan, nafsu. Kalau tak ada tiga pilihan. Sama ada dia berzina. Ini tentulah tidak baik pada dirinya dan juga pada masyarakat. Ataupun yang kedua, dia tahan saja dirinya. Maka ni menyeksa diri dia. Sedangkan dia ada kemampuan dari segi harta, ada kemampuan dari segi yang lain. Ini menyusahkan dia. Baik. Yang ketiga, berkahwin lebih daripada satu dan dia berlaku adil kepada isteri-isteri. Jadi syariat bagi kita yang ketiga ni, itu pilihan yang terbaik untuk lelaki yang seperti ini. Baik. Yang kedua, tercetusnya api peperangan pada hari ini, yang pada hari ini merupakan lumrah kehidupan, menyebabkan ramai lelaki yang terkorban dan cacat. Bilangan perempuan semakin bertambah melebihi lelaki. Apakah baik bagi perempuan jika seorang lelaki terhad kepada seorang isteri sahaja, sedangkan ramai lagi perempuan yang terhalang daripada kasih sayang lelaki yang mampu menyara kehidupannya, terhalang daripada melahirkan anak yang boleh membantu dan menanggung tatkala tua. Lalu dia memenuhi keinginan dan keperluan hidupnya dengan melakukan dosa dan kejahatan, atau lebih baik membenarkan lelaki menambahkan bilangan isterinya dengan penjagaan sempurna menurut syariat. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi dalam satu masa pada satu masyarakat tu perempuan lebih banyak daripada lelaki. Mungkin disebabkan peperangan, mungkin disebabkan penyakit. Perempuan lebih banyak daripada lelaki. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila diizinkan poligami, maka si lelaki ini boleh berkahwin lebih daripada satu, tidak lebih daripada 4. Dan ini dapat menjaga perempuan-perempuan tersebut. Sekurang-kurangnya perempuan ini kalau dia berkahwin, dia ada anak, nanti dah tua, ada anak yang boleh memberikan perhatian, menjaga dia ketika dia tua nanti. Ini salah satu sebab alasan untuk berpoligami. Baik, kita tidak mampu menolak perkara yang benar dan logik apabila menyatakan poligami dalam keadaan ini sebagai satu usaha yang bersifat kemanusiaan yang dituntut oleh maruah dan keinginan naluri. Baik. Kita juga tidak menolak kenyataan bahawa perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seorang perempuan kebanyakannya bersifat kemanusiaan yang mulia. Sebahagian perempuan yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah seorang diri dengan meninggalkan keluarganya, dan ada yang suaminya mati syahid lalu isterinya menjadi janda tanpa sesiapa yang menyaranya. Dalam keadaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah menyelamatkannya untuk menjadikannya isteri. Baik, Rasulullah SAW juga menyara mereka dengan sebaik-baiknya dan mereka mendapat kemuliaan sebagai ummul mukminin dan mendapat keistimewaan hidup bersama penghulu para rasul. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sendiri berpoligami. Bagi Nabi SAW mempunyai 11 orang isteri. Dan ketika Nabi SAW wafat, Nabi SAW mempunyai 9 orang isteri. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, semua isteri Nabi SAW adalah janda, melainkan satu orang saja, iaitu Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi Nabi SAW berkahwin bukan kerana nafsu semata-mata, tapi Nabi SAW berkahwin dengan janda-janda ini untuk apa? Menjaga mereka. Lebih-lebih lagi ada di kalangan mereka tu merupakan pengikut-pengikut setia baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah. Abu Salamah ni apabila dia berhijrah, maka datang isterinya selepas itu berhijrah ke Madinah. Kemudian meninggal dunia Abu Salamah. Maka Nabi SAW ambil Ummu Salamah ni sebagai isteri Nabi SAW. Dan dia ada anak-anak dirinya. Jadi Nabi SAW jaga dia dan juga anak-anaknya. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kalau kita tengok juga perkahwinan Nabi SAW lebih daripada satu ini, ada masanya adalah untuk mengukuhkan hubungan Nabi SAW. Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah. Aisyah ni anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nak kukuhkan lagi hubungan. Seperti mana yang kita tahu bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lelaki pertama yang masuk Islam. Malah dia merupakan orang yang paling kuat membantu Nabi SAW dengan dirinya dan juga hartanya. Baik, maka Nabi SAW kukuhkan hubungan dengan berkahwin dengan anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi berkahwin dengan Hafsah dan Nabi pernah bercerai dengan Hafsah, kemudian Nabi rujuk balik. Jadi ini juga untuk mengukuhkan hubungan Nabi SAW dengan Umar radhiyallahu anhu. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi SAW berkahwin untuk berdakwah. Kalau kita lihat Nabi SAW berkahwin dengan Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith ni anak kepada seorang pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Nabi SAW kahwin dengan dia, akhirnya menyebabkan orang-orang Islam bebaskan Yahudi Bani Mustalik ini, dan akhirnya mereka memeluk Islam. Dikatakan ada ramai keluarga yang memeluk Islam disebabkan perkahwinan Nabi SAW dengan Juwairiyah. Baik, begitu juga Nabi SAW berkahwin dengan Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi apabila Nabi berkahwin dengan perempuan ni, janda, kemudian keluarganya, kaumnya masuk Islam bersama-sama Nabi SAW. Baik. Begitu juga Nabi SAW berkahwin dengan Ramlah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Yang mana ketika Nabi berkahwin dengan Ramlah ni, Abu Sufyan belum lagi beriman. Tapi akhirnya Abu Sufyan ni dia masuk Islam. Jadi Nabi SAW buat begitu untuk berdakwah. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi ada maslahatnya. Jadi perkahwinan Nabi SAW lebih dari satu ada maslahatnya. Dan tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di samping Nabi SAW berikan nafkah kepada mereka, isteri-isteri Nabi SAW juga naik taraf mereka. Untuk pengetahuan kita, isteri-isteri Nabi SAW digelar sebagai Ummahatul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa. Kedudukan yang istimewa. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, kita lihat apabila Nabi SAW wafat, mereka ni tidak boleh berkahwin lagi dengan mana-mana lelaki yang lain. Dan para sahabat mereka berusaha untuk berkhidmat dengan isteri-isteri Nabi SAW ni. Dikatakan selepas Nabi SAW wafat, Abdurrahman bin Auf, dia yang memberikan saraan hidup kepada keluarga isteri-isteri Nabi SAW. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila ada harta Baitul Mal, maka ada bahagian, ada allowance khusus untuk isteri-isteri Nabi SAW. Jadi kebaikan daripada perkahwinan Nabi SAW ni adalah kepada isteri-isteri Nabi SAW juga. Baik. Kata pengarang, orang Eropah yang beragama Nasrani ketika mereka menghalang poligami,
dalam masa yang sama berlaku pengkhianatan dalam hubungan perkahwinan telah menimbulkan kesengsaraan jiwa dan menyebabkan begitu ramai perempuan tidak dapat berumah tangga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang Nasrani rupanya mereka tak boleh berkahwin lebih daripada satu. Lelaki ni tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Apa yang jadi? Tengok macam-macam yang terjadi. Kesan buruknya lebih banyak daripada kesan baiknya. Baik. Yang ketiga, suami isteri yang saling menyintai dan menyayangi ingin mempunyai anak tetapi isterinya mandul dan tidak mampu melahirkan anak. Dalam keadaan ini, yang manakah lebih baik antara pertama, melarang lelaki itu berkahwin lagi dan membiarkan jiwanya terseksa kerana tidak memiliki anak. Yang kedua, lelaki diminta menceraikan isteri yang amat disayanginya. Yang ketiga, lelaki itu dibenarkan mengahwini perempuan lain di samping menjaga isteri yang pertama daripada teraniaya. Penyelesaian yang terakhir inilah yang lebih baik kerana sama-sama menjaga kepentingan lelaki dan perempuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, suami isteri berkahwin, tak ada anak. Sedangkan lelaki ni nak ada anak. Dia nak ada anak yang boleh menyambung keturunannya. Baik, dalam masa yang sama dia sayang isteri. Nak ceraikan, sayang. Tapi dalam masa yang sama nak anak. Baik, penyelesaian terbaik diberikan keizinan kepada suami ini untuk berkahwin. Sebab tu syariat benarkan kepada suami untuk berkahwin. Mudah-mudahan dengan itu dia akan dapat anak. Dalam masa yang sama, isteri pertama yang ada tidak perlu dia ceraikan. Jadi ini yang terbaik, boleh menjaga maslahat semua. Semua dapat kebaikan. Baik. Yang keempat, masyarakat yang mengharamkan poligami mendapati keadaan yang lebih bahaya daripada kemudaratan yang mereka sangkakan berlaku apabila berpoligami. Berlaku pelbagai kerosakan di kalangan mereka, pengkhianatan yang berleluasa dalam hubungan perkahwinan serta mempunyai ramai perempuan simpanan. Keadaan ini mendorong cerdik pandai mereka menyeru agar poligami dibenarkan dan membanteras kerosakan yang menghancurkan kehidupan sosial mereka. Baik, negara-negara yang mengharamkan poligami, apa yang jadi? Isteri yang sah satu. Baik, apa yang jadi? Mereka cari perempuan simpanan pula. Kalau dah ada perempuan simpanan tu, zina berleluasa. Apabila berzina berleluasa, maka banyaklah anak-anak yang tidak sah tarafnya, yang tidak mempunyai bapa secara sah. Akhirnya berlaku macam-macam masalah sosial. Ini yang kita lihat di negara-negara barat sana. Ada setengah negara anak zinanya lebih ramai daripada anak yang sah taraf. Wali'iyyazubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita daripada perkara ini. Kalau kita baca takut. Maknanya kalau kita pergi sana nak kahwin dengan satu orang, kemungkinan dia 60% ni bukan anak yang hasil daripada perkahwinan yang sah. Bayangkan. Kalau di tempat kita ni alhamdulillah masih lagi. Ini kita kenal bapa dia, kenal ibunya, kahwinan yang sah, orang pun kenal dia. Tapi kalau di negara-negara yang begitu, wali'iyyazubillah, nak kahwin pun tak tahu. Ini anak bapanya siapa. Yang penting yang penting mereka ni telah disia-siakan. Akibat apa? Akibat daripada peraturan yang tidak membenarkan untuk lelaki berkahwin lebih daripada satu. Baik, jadi ini alasan-alasan yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini untuk membolehkan seseorang itu berpoligami. Baik, perhatian. Penyalahgunaan hak-hak poligami oleh sebahagian manusia jahil tidak menenggelamkan hikmah poligami dalam Islam. Islam tidak bertanggungjawab atas kesan kebodohan dan kekejian yang dilakukan oleh golongan tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau kita baca di media sosial yang disebutkan keburukan poligami. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, orang yang poligami dalam keadaan baik tak disebutkan pula cerita mereka. Ini tak adilnya media massa. Jadi sepatutnya yang baik itu disebutkan, yang tak baik itu memang ada.
Dan kita katakan memang ada. Realitinya hakikat ada orang lelaki yang tidak adil dalam poligami. Tapi itu secara individu. Ianya tidak menafikan hikmah yang besar di sebalik pensyariatan poligami. Baik. Islam mengharuskan poligami bukan untuk dijadikan senjata yang melukakan, yang membunuh dan pergaulan yang buruk terhadap isteri. Poligami disyariatkan sebagai menyahut keperluan manusia, memelihara masyarakat dan individu serta menghapuskan perkara yang keji. Baik. Dengan alasan-alasan yang dinyatakan dan syarat-syarat yang digariskan, Islam telah mengharuskan poligami. Dilaksanakan dengan jaminan dari sudut akhlak dan tanggungjawab. Jadi, boleh berpoligami tapi ada syaratnya. Ada peraturannya yang mesti diikuti. Bukan dengan hawa nafsu. Tetapi ada peraturan dan syarat-syarat yang mesti diikuti. Baik. Kemudian pengarang kitab kita ni, mereka sebutkan satu perumpamaan. Dia kata, Islam sebagai sebuah farmasi yang mempunyai ubat-ubatan yang memenuhi keperluan manusia seluruhnya. Setiap yang mengambil ubat bersesuaian dengan keperluan dan jenis penyakitnya. Tidak logik memperkecilkan peranan farmasi ini atau mengurangkan ubatan sehingga tidak dapat memenuhi keperluan umum bagi setiap individu ataupun membenarkan setiap orang mengambil semua yang terdapat di dalam farmasi itu walaupun dia tidak memerlukan. Jadi Islam bagi penyelesaian. Siapa yang perlu, silakan poligami. Siapa yang tak perlu, jangan. Jadi kita tak menafikan hukum dan kebaikan daripada poligami itu, tapi bagi yang perlu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu ubat ni. Kita ambil ubat ni. Kita ada darah tinggi, makanlah ubat darah tinggi. Tapi kalau kita tak ada ubat darah tinggi, kita makan ubat darah tinggi, masalah. Jadi tidak menafikan bahawa ubat darah tinggi itu penting. Penting, tapi bagi orang yang memerlukannya. Baik, kalau ada orang salah guna ubat tu, dia gunakan untuk sesuatu yang salah. Dia buat jadi dadah ke, untuk mabuk ke, kita kata itu individu. Adapun asalnya ia adalah kebaikan. Jadi ini perumpamaan yang Syekh Rahim Masyayikh Syekh ni pengarang-pengarang kita ni sebutkan tentang poligami. Jadi siapa yang perlu ambil, siapa yang tak perlu jangan ambil. Kemudian kalau ada penyalahgunaan, ia tidak menafikan kebaikan daripada pensyariatan poligami tersebut. Baik, kata mereka, walaupun begitu, musuh-musuh Islam masih tidak tertarik dengan poligami ini kerana ia tidak menepati keinginan mereka yang menyeleweng. Kehendak mereka yang merosakkan dan hawa nafsu murahan mereka. Pergi mati dengan kebencian mereka, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui segala-galanya. Jadi, tuan-tuan dan puan rahmat Allah, kerana mereka yang menentang ini, mereka sebenarnya hanya mengikut hawa nafsu mereka. Sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang sesuai dengan manusia. Sebab itu dalam syariat Nabi Muhammad SAW dibenarkan 4 saja. Itu pun ada. Ada hikmahnya. Allah lebih tahu. Kenapa 4? Jangan ditanya lagi. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu kenapa, dan Allah Subhanahu Wa Taala tentulah di sebalik hukumnya ada hikmah yang besar. Sama ada kita tak tahu atau tidak tahu, kita beriman dengannya. Jadi pedulikan apa yang disebutkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita kata ini adalah dalam syariat Islam, maka kita kena beriman dengannya dan kita tidak boleh menolaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, dengan itu kita selesai perbincangan tentang poligami. Baik, kita teruskan lagi tajuk yang seterusnya, muqaddimah perkahwinan. Muqaddimah perkahwinan. Sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga, anak-anak yang cerdik dan kelangsungan kehidupan suami isteri bergantung kepada pemilihan pasangan masing-masing. Pemilihan itu dilakukan secara sedar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan yang melulu atau kepentingan yang bersifat sementara. Pemilihan ini hendaklah berdasarkan asas yang kekal dan sentiasa kukuh sepanjang zaman. Oleh sebab akad perkahwinan mempunyai kesan yang mendalam, berkekalan dan tanggungjawab yang pelbagai, semestinya sebelum akad, kedua-dua pihak perlu mengambil kira kepentingan bersama. Hal ini penting agar kedua-dua bakal suami isteri menuju alam perkahwinan dengan langkah yang betul. Dengan cara ini, mereka berasa yakin dengan
sifat dan kelayakan pasangannya yang mampu mencapai tujuan perkahwinan dan merasa tenang menghadapi masa depan hubungan bersama-sama. Baik. Yang pertama, cara mencapai matlamat perkahwinan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, sebelum dibincangkan tentang perkahwinan, maka disebutkan seseorang yang nak berkahwin itu apakah perkara yang perlu dilakukan, apakah langkah yang perlu dia buat. Jadi ini perkara-perkara yang dilakukan sebelum berkahwin. Baik. Ada 3 langkah untuk mencapai matlamat perkahwinan. Iaitu yang pertama, mencari sifat-sifat yang dikehendaki pada setiap pasangan. Tengok dulu apa sifat-sifat yang perlu kita pilih untuk mencari pasangan. Seorang lelaki nak cari isteri, apa sifat-sifat dia? Apa kriteria-kriteria yang perlu ada pada dia? Begitu juga perempuan. Kalau dia nak berkahwin dengan seorang lelaki, apakah sifat-sifatnya? Apakah perkara-perkara yang mesti ada pada lelaki? Itu yang pertama. Yang kedua, melihat perempuan yang hendak dipinang. Melihat pasangan yang hendak dikahwini. Tengok. Tengok pasangan yang hendak dikahwini. Baik, yang ketiga, peminangan. Ada proses peminangan. Belum berkahwin lagi, belum akad nikah lagi. Tapi ada yang dinamakan sebagai khitbah. Ataupun dalam bahasa Arabnya, peminangan. Baik. Mencari sifat-sifat yang dikehendaki pada setiap diri pasangan. Islam telah menentukan beberapa sifat yang perlu ada pada perempuan yang dipinang dan lelaki yang meminang. Islam juga menggesa umatnya agar mencari pasangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut. Ini disebutkan. Yang pertama tadi, mencari sifat-sifat pasangan yang akan dikahwini. Baik, apa sifat-sifat dia? Baik, ini disebutkan di sini. Baik, penghayatan agama yang betul dan akhlak yang mulia. Suami atau isteri yang akan dipilih hendaklah mempunyai penghayatan agama dan akhlak yang baik. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasarun 'arid." Baik, apabila seseorang yang kamu redai agama dan akhlaknya datang meminang, maka kahwinkanlah dia. Jika kamu tidak mengkahwinkannya, nescaya akan berlaku fitnah dan berleluasanya kerosakan di muka bumi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan secara mursal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW beritahu jika ada seorang lelaki datang meminang anak perempuan kamu, orang yang di bawah jagaan kamu. Kalau bapa anak perempuan dia pinang anak perempuan dia. Kalau datuk mungkin dia pinang, ada orang yang datang pinang cucunya. Maka Nabi SAW kata kalau ada seorang lelaki yang datang yang kamu redai dari segi agama, dari segi akidahnya, dari segi ibadatnya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan maksiat. Kemudian yang kamu redai akhlaknya, muamalat dia baik, kelakuan dia baik, pergaulan dia baik. Nabi sebutkan 2. Jika ada seorang yang datang meminang kepada kamu, dia ni orang yang kamu reda, yang pertama agama, yang kedua akhlaknya. Kata Nabi SAW, fazawwijuhu, maka hendaklah kamu mengkahwinkan dia. Kahwinkan dia dengan anak perempuan kamu ataupun dengan cucu kamu. Dengan orang yang di bawah jagaan kamu. Ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Baik. Kata Nabi SAW lagi, fa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Jika kamu tidak mengkahwinkannya, nescaya akan berlaku fitnah dan berluasanya kerosakan di muka bumi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, Nabi kata, kalau kamu tak kahwinkan, kamu hanya nak kahwinkan dengan orang yang berkaya saja, orang yang berpangkat saja, orang yang punya harta saja, maka apa jadi? Maka ia akan menyebabkan anak-anak perempuan kamu, cucu-cucu perempuan kamu menjadi tua tanpa suami. Kemudian lelaki-lelaki tersebut juga akan tua tanpa isteri. Sehingga akhirnya akan menyebabkan kerosakan. Apa tu? Zina.
Bila lelaki ramai susah nak kahwin, tak boleh nak kahwin, perempuan pula sebaliknya begitu juga, tak boleh nak berkahwin. Akhirnya apa? Perhubungan yang haram timbul. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Zina. Kemudian yang teruknya lagi liwat. Dah tak boleh sangat nak kahwin, dia cari lelaki pula. Wal'iyazubillah, Allah jauhkan daripada perkara ini. Jadi, jika ini terjadi, maka akan ditimpa azab, aib. Dan pelbagai kesan yang buruk, pelbagai kesan yang negatif. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik. Begitu juga hadis Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Baik, seseorang perempuan dikahwini kerana 4 perkara, iaitu kerana harta, keturunan, kecantikan atau agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama kerana kamu memerlukannya. Maksudnya kamu akan beruntung. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk memilih perempuan yang mempunyai agama. Kerana apa? Kerana biasanya manusia akan pilih 3 sifat yang lain. Dia tengok cantik, perempuan cantik dia nak kahwin. Ataupun dia tengok keturunan. Ini keturunan pembesar, ataupun keturunan raja, ataupun keturunan orang-orang kaya contohnya. Ataupun dia tengok pada hartanya. Perempuan ni kerjayanya tinggi, jawatannya besar, gajinya besar, pencennya besar contoh. Baik, kerana itu sifat manusia. Tapi Nabi SAW suruh untuk memilih perempuan yang beragama. Baik. Jadi Nabi pilih ni supaya itu menjadi keutamaan. Untuk kita utamakan dulu agama ni daripada faktor-faktor yang lain. Boleh kahwin kerana cantiknya, kerana hartanya, kerana keturunannya, tetapi mesti dilihat dahulu dari segi agamanya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tak ada masalah, boleh kahwin dengan perempuan yang kalau ada 4 sifat lagi bagus. Agamanya baik, tengok agama masya-Allah. Agama perempuan yang salihah. Kemudian tengok cantik, Allah cantik. Kemudian keturunan yang baik pula. Banyak harta, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, yang paling sepatutnya kita pilih adalah agama. Tentulah orang yang mempunyai agama itu akan baik dari segi yang lain. Baik. Hikmah melebihkan yang mempunyai agama dan akhlak. Hikmah pemilihan wanita yang berakhlak dan beragama ini kerana agama akan terus kukuh bersama-sama peredaran zaman. Akhlak pula akan terus mantap bersama hari-hari yang berlalu di samping pengalaman hidup. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, cantik sekejap saja. Setahun, 2 tahun, maka kadang-kadang cantik itu hilang. Cantik itu pun dah tak nampak lagi. Tapi agama dia masih ada lagi. Begitu juga harta. Boleh jadi perempuan ni dia tak kerja lagi lepas dia kahwin, dia berhenti kerja, ataupun kalau peniaga dia dah tinggalkan perniagaan dia kerana dah uruskan keluarga. Kalau dia keturunan dia baik, tapi itu benda yang berlalu. Adapun agama, ianya akan mengukuh semakin hari, semakin lama semakin baik. Semakin lama, kalau kita kahwin perempuan ada agama, tak risau, insya-Allah. Sembahyangnya kita tak perlu risau. Puasanya tak perlu risau. Baik, kalau kita kahwin dengan perempuan yang akhlak yang baik, insya-Allah akhlak baik ini akan bertambah. Kalau sebelum ni dia cakap sopan, lepas kahwin pun dia akan cakap sopan. Dia akan cakap dengan lemah lembut kepada suami. Maka itu akan bertambah baik. Baik. Apabila setiap pasangan menjadikan agama dan akhlak sebagai asas pemilihan, ia lebih menjamin kelangsungan cinta dan kasih sayang yang berkekalan. Hal ini tidak pula bermaksud bahawa manusia tidak perlu mengambil kira faktor keturunan dan kecantikan. Sebaliknya, ia bermaksud bahawa sekiranya ciri-ciri tertentu sahaja yang ada pada seorang perempuan, maka pemilihan berdasarkan agama adalah yang paling baik. Jika kesemua ciri ini ada, maka itulah wanita yang paling baik untuk dijadikan
pasangan. Jadi tak dilarang untuk kahwin perempuan yang cantik. Bukan tak boleh kahwin dengan perempuan yang ada harta. Bukan dilarang untuk kita berkahwin dengan perempuan yang mempunyai keturunan yang baik. Tapi didahulukan nilai agama yang ada pada perempuan ini. Baru tengok yang lain. Maka kita akan dapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dua-dua dapat. Adapun kalau kita cari tiga yang lain, maka kita dapat kebaikan dunia saja. Itu pun sementara saja. Adapun kalau cari agamanya, maka kita akan dapat kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat yang kekal untuk selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita beri laluan untuk azan. Kemudian insya-Allah kita sambung lagi beberapa perkara yang perlu diambil perhatian apabila memilih pasangan suami ataupun pasangan isteri. Wallahu ta'ala a'lam. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وبعث المقام محمودا الذي وأنت إنك لا تقدم.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi sifat yang pertama, memilih yang mempunyai agama dan akhlak. Baik, yang kedua, mengetahui keturunan pasangan. Maksud keturunan ialah asal usul yang baik dan mulia. Hal ini berdasarkan hadis tentang 4 ciri wanita yang dinyatakan dahulu. Dalam hadis yang sebutkan sebelum ni, perempuan dikahwini kerana 4 perkara, salah satunya adalah keturunan. Jadi pilih keturunan yang baik dan yang mulia. Baik, justru sunat bagi pasangan yang dipilih berasal daripada keturunan yang baik-baik. Kalau ada perempuan daripada keturunan orang alim, silakan. Ini baik. Ataupun daripada keturunan orang-orang yang mulia, ambil. Orang-orang yang saleh, ini perempuan yang sepatutnya didahulukan. Baik, hal ini amat membantu mengekalkan keharmonian hidup berumah tangga dan mengeratkan pergaulan yang baik. Orang yang baik, keturunannya akan melahirkan pergaulan yang baik. Apabila dicintai, dia memuliakan pasangannya, dan apabila marah, dia tidak berlaku zalim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya kalau satu orang dia berkahwin dengan perempuan, lelaki berkahwin dengan perempuan yang mempunyai keturunan yang baik, maka sifat baik pada keluarga tersebut akan pindah kepada si lelaki. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, lelaki ni kalau dia orang yang baik, berkahwin dengan keturunan yang baik, perempuan dia dibesarkan dalam suasana yang baik, lelaki pun dia dibesarkan dalam suasana yang baik. Jadi sifat baik ni akan menjaga keharmonian perkahwinan tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, begitu juga kalau perempuan kahwin dengan lelaki yang baik, maka dia akan dapat faedah daripada perkahwinan tersebut. Jadi kalau lelaki ni lelaki yang baik, kalau dia suka pada perempuan ni, dia akan muliakan. Dia akan sayang, dia akan jaga. Kalau dia tak suka pun dengan perempuan ni, maka dia tidak akan zalim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini yang kita lihat. Kalau kita tengok orang lelaki itu baik, kalau dia sayang isteri ni, dia akan muliakan. Tapi kalau dia tak sayang, dia tak akan pukul, dia tak akan tampar begitu saja, dia tak akan tinggalkan tanpa nafkah. Sebab tu ada lelaki yang begini, dan ramai lelaki yang begini. Kalau dia yang baik, insya-Allah. Kalau dia tak suka ke ataupun ada perkara yang dia benci, dia tak sampai melanggar batasan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia dibesarkan dalam keadaan yang begitu. Jadi sebab tu ulama kata pilih lelaki, pilih perempuan yang mempunyai keturunan yang baik, begitu juga perempuan juga pilih lelaki pasangannya daripada keturunan yang baik. Wallahu taala alam. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya lebih pada sifat yang pertama. Baik, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang lelaki. Innali bintan faman tara an uzawwijaha. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu didatangi seorang lelaki. Lelaki ni kata, aku mempunyai seorang anak perempuan. Siapakah engkau rasa yang aku kahwinkan dengannya? Baik, kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, liman yattaqillah. Kahwinkanlah anak perempuanmu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama sebenarnya. Fa in ahabbaha akramaha. Kalau lelaki ini mencintainya, maka dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha lam yazlimha. Kalau dia tak suka, maka dia tidak akan menzaliminya. Jadi ini kalau lelaki yang baik dari segi agama dan akhlaknya, begitu juga yang mempunyai keturunan yang baik, maka perkara ini akan memberikan manfaat kepada perempuan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian riwayat kata ini adalah perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Insya-Allah pada majlis yang akan datang kita akan sambung lagi memilih pasangan yang bukan kaum kerabat. Jadi adakah
kita pilih isteri daripada keluarga ataupun yang jauh daripada yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Ini insya-Allah kita akan bincangkan pada majlis yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita akhiri majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.